Seterusnya kita melihat tentang keadaan pelarian. Kalau suku etnik Rohingya di Myanmar ni, setakat ini ada lebih kurang 100,000 yang diletakkan di dalam kem-kem tahanan, dan mereka ini dikategorikan sebagai Internally Displaced Person IDP. Jadi merupakan satu polisi walaupun tidak bertulis oleh kerajaan Myanmar untuk menggalakkan mereka keluar. Mereka tak boleh pergi ke tempat lain. Mereka dinafikan freedom of movement, pergerakan, pendidikan dan juga perkhidmatan kesihatan. Mereka dinafikan semua hak-hak asasi tersebut, dan mereka membiarkan sahaja penduduk Rohingya ni sekiranya mereka hendak meninggalkan negeri Arakan. Sebab itulah kita melihat kebanjiran pelarian di banyak tempat di Malaysia sahaja. Kalau kita rujuk kepada data UNHCR, ini setakat bulan Februari 2020, bilangan pelarian ataupun pemohon suaka daripada Myanmar di Malaysia adalah berjumlah 150,000 orang. Dan daripada 150,000 ini, 100,000 ataupun 2/3 daripadanya adalah daripada suku etnik Rohingya. Ini bermakna ada 50,000 lagi penduduk Myanmar yang bukan daripada suku etnik Rohingya. Mereka ini adalah antaranya daripada suku Mon, suku Chin, suku Karen dan lain-lain. Walaupun kerajaan Myanmar ini mengiktiraf lebih kurang 135 suku etnik dan mereka ini diberikan hak kerakyatan, tapi namun demikian suku terbesar, suku majoriti Bamar yang merupakan 68% daripada penduduk Myanmar pada hari ini, mereka melakukan pelbagai bentuk diskriminasi kepada suku etnik yang lain. Jadi tidak heranlah pada hari ini sekurang-kurangnya 50,000 orang-orang Myanmar bukan daripada suku Rohingya juga memohon mencari perlindungan di negara kita. Kemudian ini tidak termasuk mereka yang tidak direkodkan. Jadi bilangan sebenarnya tidak diketahui. Mungkin pihak keselamatan ada maklumat tentang kewujudan mereka ini, cuma itu pun dalam bentuk anggaran. Jadi disebabkan oleh bilangan pelarian yang sebegitu besar, kita boleh andaikan memang kita akan berhadapan dengan pelbagai masalah keserasian, masalah membawa diri di dalam negara host ataupun sebagai tetamu, dan sudah tentu sebagaimana manusia biasa akan berlakulah pelbagai bentuk salah laku, jenayah di kalangan mereka. Namun demikian, kita tak boleh menilai mereka ini secara borong sebagai masyarakat tidak bertamadun ataupun golongan yang penjenayah dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat sejak 50 tahun yang dulu, 1970-an lagi, apabila pembersihan etnik ini mula berlaku secara besar-besaran, mereka dinafikan semua hak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan mereka disukarkan untuk mendaftarkan perkahwinan. Kalau mereka berkahwin pun maknanya perkahwinan itu tidak didaftarkan. Mereka dinafikan daripada hak mendapatkan rawatan. Jadi dalam keadaan sedemikian, apa yang boleh kita jangkakan daripada beberapa generasi suku etnik Rohingya yang dinafikan hak-hak asasi tersebut? Bolehlah kita katakan mereka ini sebagai the lost generation. Kalau kita lihat dari sudut sejarah sebagai perbandingan, mereka telah pun menubuhkan Jamiatul Ulama pada tahun 1930-an. Jadi berarti mereka ini adalah masyarakat terpelajar. Tapi apabila mereka dinafikan hak pendidikan yang paling asas sekalipun, maka terjadilah apa yang berlaku. Rupa bentuk jati diri mereka, kebudayaan. Kalau kita berinteraksi dengan mereka, kita akan insaf bahawa mereka ini sebenarnya tertinggal jauh berbanding dengan kemajuan teknologi yang kita nikmati pada hari ini. Jadi seolah-olah mereka ini adalah seperti orang Melayu pada kurun yang ke-18, dari sudut mana ketinggalannya mereka itu, aspek kebudayaannya, aspek pendidikannya dan sebagainya. Dalam pada itu, kita tidak pula menafikan memang berlaku tindakan jenayah oleh sebahagian daripada mereka, terutama mereka yang sudah lama berada di negara kita ini, dan kita memahami keresahan-keresahan tersebut. Namun demikian, kita tidak boleh mengapi-apikan ataupun mengocak kemarahan ini di kalangan rakyat Malaysia, sebab dia menimbulkan suatu bentuk trauma ataupun suatu bentuk situasi kebencian yang melampau, dan sehingga terbit perkataan-perkataan ataupun kalimah-kalimah yang tidak sepatutnya keluar daripada rakyat negara ini, khususnya mereka yang beragama Islam. Contohnya mendesak supaya mereka dihantar kembali ke Myanmar, dan sudah tentu kita tahu apa yang bakal terjadi. Berarti kita merestui apa yang dilakukan oleh rejim Myanmar dan pelampau ekstremis agama yang ada di sana, memburu dan membunuh saudara-saudara kita. Kita bimbang sebab kebelakangan ini kebencian itu ditokok tambah dengan mengada-ngadakan cerita, menjual naratif sejarah yang palsu yang tidak dapat ditentukan kebenarannya, semata-mata untuk menanam kebencian secara rambang kepada suku etnik Rohingya yang berlindung di negara kita. Kita kena ingat negara kita ini adalah negara berdaulat dan ada undang-undang. Jadi kita menasihatkan orang ramai, sekiranya berhadapan dengan keadaan-keadaan yang boleh dianggap sebagai pelakuan jenayah, silalah membuat laporan supaya keadaan ini dapat ditangani menurut saluran undang-undang dan tidak cuba untuk menimbulkan keresahan ataupun kebimbangan di kalangan masyarakat. Itu adalah tanggungjawab kita
kita sebagai rakyat Malaysia yang memang terkenal sebagai masyarakat penyayang, dan kita kena ingat sebab mereka ini juga 99% adalah saudara kita di dalam Islam. Kita kena jaga hak persaudaraan tersebut. Di masa yang sama, kita perlu memantau dan juga mengambil tindakan yang berdasarkan kepada lunas undang-undang supaya perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan ini dapat ditangani dengan baik. Dan kita juga perlu meningkatkan inisiatif melalui NGO dan juga pihak berwajib untuk membantu mereka menyesuaikan diri di negara kita dan juga menghormati undang-undang dan juga tata susila di negara yang mereka sebagai tetamu.